Kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 KSP RMK ke-12 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Isnin ini merangkumi 17 anjakan besar atau pendekatan radikal selepas dengan situasi ekonomi semasa. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata anjakan-anjakan tersebut akan diberikan cara keluar daripada masalah yang sudah timbul dalam rancangan Malaysia sebelum ini. Dan kita persilakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian merupakan Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Sdn Berhad, iaitu tidak lain dan tidak bukan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Afzal Nizam kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan juga menjadi iaitu tetamu untuk kupas lebih mendalam mengenai tajuk utama ataupun tirai pembukaan kita pada kali ini, di mana RMK ke-12 sebelum ini dilancarkan oleh kerajaan terdahulu dan semakan separuh penggal sudah pasti dijangkakan akan menerapkan ataupun kita boleh implement kerangka ekonomi madani melalui 17 anjakan besar. Jika kita gabungkan dengan 32 dasar dan pelan hala 7 berkaitan yang telah dilancarkan, bagaimana ini menjadi dokumen terpenting untuk berbaki 2,5 tahun menjelang 2025? Silakan Doktor. Okey, sebenarnya memang dari segi masa tu memang sangat-sangat terhad ya. Kita bercakap tentang 2 tahun setengah dan unjuran ekonomi yang dibuat oleh pihak IMF pun nampak gaya tidaklah begitu menarik kerana mereka menjangkakan pertumbuhan ekonomi itu akan memperlahan sekitar 3% bagi tahun 2024 dan juga 2025. Tahun lalu bertumbuh pada kadar lebih kurang 3.5%. Jadi situasi ekonomi global itu menuntut permintaan domestik supaya menjadi lebih dominan dalam menjadi suatu mangkin kepada pertumbuhan ekonomi. Dan bercakap tentang permintaan domestik sudah pasti sumbangan daripada pihak kerajaan juga merupakan sesuatu yang begitu signifikan dalam menjadi suatu kerangka ataupun suatu mangkinlah kepada ataupun catalyst kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada 2 tahun akan datang ni. Jadi saya kira mungkin terdapat perubahan-perubahan yang mungkin bakal diumumkan, terutamanya dari segi peruntukan bagi perbelanjaan pembangunan. Kalau dahulu ketika RMK 12 dibentangkan, peruntukan perbelanjaan pembangunan adalah sekitar 400 bilion untuk tempoh 5 tahun. Tapi memandangkan keperluan untuk kata tu menyuntik lagi dana dalam ekonomi negara, sudah pasti saya menjangkakan dalam KSP RMK ke-12 ini akan diumumkan sasaran lebih besar lagi. Kemudian banyak lagi orang kata tu sasaran yang belum penuhi. Contoh kalau kita lihat sumbangan gaji kepada ekonomi yang sepatutnya mencecah 40% pada tahun 2025, tapi tahun lalu masih lagi dalam 32.4%. Jadi jaraknya itu besar, jadi itu memerlukan suatu bentuk intervention yang begitu komprehensif untuk mencapai apa outcome yang kita mahukan. Seperti yang Dr. Afzal Nizam katakan sebentar tadi bahawa banyak sasaran melalui RMK ke-12 sebelum ini banyak tidak dipenuhi lagi, seperti yang kita bercakap mengenai iaitu target gaji itu belum memenuhi. Setakat tahun lepas saja kita baru melihat beberapa peratus. Tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyatakan cabaran ekonomi semasa adalah luar biasa dan memerlukan penyelesaian yang tidak pernah kita laksanakan sebelum ini. Apa antara tumpuan yang kritikal harus diberikan dalam kita boleh cakap kajian KSP RMK ke-12 ni dalam konteks penyelesaian luar biasa ataupun mungkin tidak popular? Bagaimana Dr. Afzal Nizam? Penyelesaian luar biasa ataupun sesuatu yang tak popular tu mungkin boleh bermula bagaimana pihak kerajaan mengatur dia punya sumbernya. Kalau bercakap tentang sasaran defisit fiskal, masih lagi disasarkan 3%. Jadi ini bermakna perlu ada suatu perancangan bagaimana mereka merancang dari segi dasar percukaian, dasar berkenaan subsidi yang dikatakan tidak bersasar dan sebagainya. Sudah pasti dua elemen ini perlu dikongsi supaya sumber kerajaan yang terhad tadi itu dapat disalurkan kepada sektor-sektor yang lebih produktif atau usaha-usaha yang lebih berproduktif yang boleh orang kata itu meningkatkan keupayaan ataupun daya saing negara, terutamanya dari sudut gaji para pekerja. Jadi itu saya rasa itu satu perkara yang perlu diperjelaskan supaya kita tahu ke mana hala tuju pihak kerajaan dalam menentukan sumber-sumber yang terhad ini. Kemudian mungkin saya boleh lihat dari segi kerjasama antara pihak kerajaan dan pihak swasta lah. Dan di sini saya nampak peranan
GLC, GLIC dan juga state-owned enterprise mungkin boleh digarap supaya akan mencapai lebih suatu outcome yang lebih baik melalui ekosistem yang sesuai. Kerana kita mahu antara perkara yang ditekankan adalah keusahawanan, dan sudah pasti bila kita cakap tentang keusahawanan, kita mahukan suatu ekosistem persaingan yang seimbang. Apakah threshold ataupun sasaran yang mahu dicapai supaya keusahawanan ni dapat orang kata tu dinaikkan, dalam mana pihak GLC menjadi suatu pemudah cara dan bukannya menjadi suatu pesaing pula kepada keusahawan itu sendiri. Jadi melihat kepada ekosistem tu, mungkin kerangka yang dikatakan sebagai luar kotak tu, saya kira itu mungkin antara perkara yang boleh dibincangkan dalam pembentangan KSP nanti. Apabila kita bercakap mengenai solution outside the box ini, sudah tentu seperti yang Dr. Afzal Nizam berkata banyak aspek yang perlu kita teliti, dan bercakap mengenai rasionalisasi subsidi pula, kita boleh cakap subsidi bersasar adalah antara tumpuan yang ingin dilakukan, tetapi ia tidak, kita boleh cakap tidak famous lah. Jadi bagaimana pentingnya untuk kita laksanakan, dan pada masa sama bagaimana sistem percukaian juga boleh diubah antara dua perkara ini. Bagaimana doktor? Betul, saya rasa di sini perlu ada suatu perancangan dan kejelasan bagaimana ia ini diterangkan kepada rakyat. Kerana contoh, kita bercakap tentang subsidi tidak bersasar ini dah lama dah, kan? Jadi apakah mekanisme yang terbaik buat masa ini kita belum nampak lagi. Mungkin cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengurangkanlah subsidi tersebut, tetapi pengurangan itu akan menyebabkan kenaikan inflasi. Tapi kalau kita cakap tentang bagaimana ia dilaksanakan, contoh kalau kita kurangkan subsidi, akan dinaikkan sumbangan tunai rahmah sebagai contoh, itu dapat melegakan perasaan rakyat tentang kesan yang akan mereka hadapi, kerana subsidi tersebut akan lebih bersasar kepada golongan yang lebih memerlukan. Jadi penerangan ini perlu diperhebat, perlu diperkasakan, kerana kita mahu sumber tadi itu dapat digunakan dalam keadaan yang boleh membawa kepada perkembangan ekonomi yang lebih sihat lagi. Kita mahu semua rakyat mendapat manfaat, dan sudah pasti perlu ada suatu pengorbanan lah bagi semua pihak dalam isu ini. Sudah tentu pengorbanan tu perlu tidak beratkan oleh semua pihak, tidak kira iaitu kawan atau lawan. Tapi apabila kita bercakap mengenai masalah negara, sudah tentu semua pihak perlu berganding bahu. Jadi antara isu-isu yang negara ataupun kita boleh cakap global sedang hadapi adalah iaitu sekuriti ataupun keselamatan makanan, yang antara isu yang telah menghabat negara kita setelah sekian lama. Jadi ketika kita melancarkan New Industrial Master Plan NIMP, bagaimana titik keseimbangan, titik balance antara dua sektor ini dapat dicapai? Betul. Pertamanya bila cakap tentang sekuriti makanan ni, sudah pasti sektor berkaitan dengan agro makanan tu tidak boleh dikesampingkan. Maksudnya bagaimana kita nak rebrand balik sektor agro makanan ni supaya menjadi suatu sektor yang diminati terutamanya golongan muda. Itu satu perkara yang perlu dilaksanakan. Kedua, kita melihat bagaimana NIMP itu sendiri dan berkait rapat dengan teknologi tersebut dapat digembling supaya sektor agro makanan ini dapat menghasilkan produktiviti yang lebih tinggi. Dan di sini memerlukan suatu keseimbangan lah, kerana kalau kita lihat penggunaan tanah pun banyak lebih diberatkan kepada sektor perladangan, yang mana kita sedia maklum sektor perladangan seperti kelapa sawit ini menjanjikan pulangan yang tinggi dan mudah untuk dijaga dan sebagainya, manakala kalau sektor agro makanan ni dia punya penjagaan itu agak renyah sikit dan melibatkan penanaman yang kerap dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang perlu kita fahami, tetapi kita perlu selesaikan. Kita kena bercakap tentang situasi global yang saya kira begitu agak kurang senang lah, terutama berkenaan dengan situasi sekuriti makanan, terutamanya benda-benda makanan ruji seperti beras. Kerana saban tahun kita melihat data berkenaan dengan tahap sara diri ataupun self-sufficiency ratio tu sentiasa dalam keadaan yang lebih menunjukkan trend yang merosot. Sekarang ini dikatakan lebih kurang 65% bagi tahun 2021. Kalau tahun 70-an semasa pemerintahan Perdana Menteri yang kedua Tun Abdul Razak, ia dikatakan mencecah ke paras 86%. Jadi apa yang telah berlaku dalam sektor ini perlu kita lihat dari segi pengeluaran, dan kita lihat pula dari segi pasarannya, adakah wujud pasaran tak cekap dan sebagainya. Itu pun juga satu isu yang perlu dilihat supaya sektor ini akan mendapat manfaat baik daripada para petani sehinggalah kepada pengguna akhir.
Jadi kita tahu apabila kita bercakap mengenai iaitu keselamatan ataupun sekuriti makanan, iaitu berbalik kepada perkara asas, iaitu memperkukuhkan iaitu kita boleh infrastruktur pertanian. Jadi doktor bercakap mengenai digitalisation, dikatakan Malaysia berada di landasan yang agak baik dengan digitalisasi. Namun kita tahu perubahan iaitu pesat teknologi dan digital AI ini semakin kompleks dan semakin laju. Jadi bagaimana untuk kita teliti di sini untuk kita cek kedudukan Malaysia, adakah kita berada on the right track untuk memenuhi keperluan ekonomi, on the right track berkenaan konteks teknologi dan digital AI ini untuk memenuhi keperluan ekonomi di bawah rangka dasar RMK12, Madani ataupun dasar-dasar yang lain. Bagaimana doktor? Kalau nak melihat dari segi penggunaan digitalisation tu, saya kira ini satu perkara yang perlu dipantau lah. Dan maksudnya perlu ada satu data yang melihat berapa tahap penggunaan digitalisation dalam amalan pertanian di negara kita. Kalau dulu kita kalau cakap tentang teknik penanaman penggunaan dengan fertigasi, fertigation and irrigation tu, saya kira dengan bantuan AI sepatutnya dia punya penanaman tu lebih mudah dan sepatutnya menghasilkan lebih kata tu yield ataupun hasil yang lebih tinggi dalam produk makanan. Tapi apakah tahap penggunaan petani kita dalam kalau kata menggunakan teknik fertigasi ini, berapa yang gunakan AI? Itu satu perkara yang perlu dicerap oleh mungkin pihak seperti Pertubuhan Peladang Kawasan, dan data ini perlu diangkat dan dilihat bagaimana trend penggunaannya. Jadi investigation perkara ini perlu dilaksanakan. Kalau tidak, kita tak tahu kat mana kita punya. Tapi outcome data sedia ada, macam seperti yang saya sebutkan tadi tu. Tahap sara diri itu yang dikeluarkan oleh pihak DOSM memang menunjukkan banyak produk-produk makanan kita, agro makanan kita mencatatkan bacaan yang di bawah 100%. Kan? Jadi itu menunjukkan bahawa outcome itu masih belum mencapai yang kita mengharapkan, dan ini diterjemahkan dengan pelebaran dalam defisit perdagangan antarabangsa dan agro makanan. Ya. Baik, doktor, kita tahu iaitu setiap pemulihan ekonomi mempunyai keperluan ia masing-masing apabila bercakap dalam konteks RMK ke-12, Madani dan lain-lain juga. Tapi kita harus mengambil kira bahawa setiap wilayah dan negeri mempunyai keperluan mereka masing-masing apabila bercakap mengenai konteks pembangunan. Jadi industri mengikut wilayah dan negeri yang disasarkan, adakah ia jelas mampu menutup kesenjangan yang berlaku antara latar ekonomi negeri? Betul. Keseimbangan dalam pembangunan di setiap negara, di setiap kawasan tu saya kira perlu dilaksanakan. Benda ni dah pun diterjemahkan ataupun telah dibentangkan melalui banyak program-program. Masa awal saya kira tahun 2004 macam tu kan, setiap koridor tu ada dia punya niche area dia. Dan saya kira perkara ni perlu diteruskan dan cuma mungkin perlu diperkasakanlah dari segi industri apa yang mahu difokuskan. Kalau bercakap tentang teknologi, mungkin sektor aero angkasa merupakan suatu sektor yang boleh dipertimbangkan dan dah pun berjalan sebenarnya. Nak kembangkan ke daerah-daerah yang lain atau kawasan-kawasan yang lain. Itu saya kira mungkin satu perkara yang boleh dipertimbangkan. Baik, Dr. Afzal Nizam, kita tahu selepas ini pembentangan KSP RMK ke-12 yang akan berlangsung kira-kira jam 10 pagi ini oleh Perdana Menteri di sidang Parlimen hari ini. Mungkin mengambil kira apa yang telah dikatakan oleh Ketua Kementerian Ekonomi iaitu Rafizi Ramli berkata banyak pendekatan atau penyelesaian yang dirancang pada waktu pandemik COVID-19 tidak relevan lagi pada ketika ini. Apakah harapan iaitu Dr. Afzal Nizam terhadap iaitu pencapaian progress check pencapaian 2021 hingga 2025 dan juga apakah hala tuju ataupun naratif untuk 2023 hingga 2025 adakah akan lebih jelas bermula pada hari ini? Bagaimana? Sepatutnya dia akan mencerahkan lagi lah apakah yang mahu dicapai oleh kerajaan kita dan kesannya kepada rakyat. Betul, kalau kita lihat kita dah bukan berada dalam situasi COVID-19 tetapi kesan COVID itu masih lagi dirasai dan melihat ekonomi negara kita ini pun sudah pun pulih tapi belum lagi mencapai tahap yang kita mahukan lagi. So saya kira mungkin lebih banyak lagi peruntukan terutamanya peruntukan berkenaan dengan perbelanjaan pembangunan lah yang akan dibentangkan. Mungkin ada lagi projek infrastruktur yang berimpak tinggi yang mungkin akan diumumkan. Saya menjangkakan perkara-perkara itulah yang akan dikongsi sebentar.
Baik, sudah tentu seperti yang Dr. Afzal Nizam sendiri bercakap bahawa walaupun kita bukan berada dalam era iaitu COVID-19, pandemik COVID-19 lagi, namun kita rakyat, ekonomi dan negara masih merasai kesannya. Oleh itu, ikuti iaitu perbincangan Buletin Awani khas kajian separuh penggal perancangan Malaysia yang ke-12 yang akan memperincikan bagaimanakah KSP RMK-12 ini mampu mengubah Malaysia ke arah yang lebih baik. Iaitu jangan lupa untuk ikuti kami di saluran 501 dan semua platform digital Astro Awani untuk dapatkan perkembangan KSP RMK ke-12 sepanjang dari semasa ke semasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Jangan ke mana-mana, kami akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.